السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلقا به عن ألسنتنا وأن تفرجا به عن قلوبنا وأن تشرحا به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang dihormati para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dapat kita bertemu di dalam satu majlis mulia, majlis ilmu, taman-taman syurga yang penuh barakah. Di samping itu, kita bersyukur kerana masih diberi peluang sekali lagi untuk bersua muka. Walaupun di surau ni saya jarang datang lah, saya rasa mau setahun lebih gitulah. Jadi alhamdulillah bertemu semula. Dan pada kali ini kita akan bincangkan tajuk kekeliruan yang berkait dengan puasa di bulan Ramadan. Sebab banyak sangat orang-orang keliru tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Terlebih dahulu, sebelum itu, sukalah saya membawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk melihat beberapa hikmah penting kenapa Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Sebagai mukadimah dululah. Itu dia. Kita sekian maklum, Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa dalam bulan Ramadan. Puasa tu maknanya ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa. Sebagaimana difardukan ke atas golongan yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik, Ramadan ni asal dari lafaz ramad atau ramda, panas atau batu panas. Apa kaitan panas dengan puasa? Jawapannya ialah puasa ni ibarat membakar dosa. Cuaca panas ni biasanya di Madinah adalah musim tumbuhnya buah-buah kurma, bulan Syaban lah. Okey, jadi dia mereka petik dalam bulan Syaban untuk dimakan dalam bulan Ramadan. Adapun setengah pendapat mengatakan berasal dari lafaz ramid, iaitu hujan di musim luruh. Dan apa kaitan puasa dengan hujan? Hujan ni air ni sifat dia menyucikan. Jadi dia mencuci dosa. Itu maknalah dari sudutnya Ramadan. Bulan ni sudah terkenal, Ramadan ni, sebagai bulan di dalam kalangan bangsa Arab sejak zaman jahiliyah. Oleh demikian Allah pilih satu bulan yang nama Ramadan ni sebagai bulan seluruh umat Islam berpuasa pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, dan dikatakan Nabi SAW itu selama 9 tahun berpuasa sampailah baginda wafat.
Perkataan puasa saja dalam Quran datang 10 kali. Pertama bentuk kata yang 9 kali siyam, dan satu lagi sekali saum. Jumlah keseluruhan dengan maksud puasa itu 10 kalilah. Baik. Allah pilih Ramadan sebagai bulan puasa ni sebab Allah melihat kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, kerana bulan itu bulan turunnya Al-Quran dan seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit, kitab-kitab dari langit. Quran ni diturunkan pula tujuannya ialah bagi memberi petunjuk dan menyucikan umat daripada syirik kepada Allah, dosa, maksiat, berkaitan diri sendiri, masyarakat, hak-hak ketuhanan, hak-hak kemanusiaan, berzina, kehormatan diri, Islam haramkan melalui Quran, mereka tinggalkan, membunuh anak-anak perempuan, kemudian berjudi, minum arak, merosakkan akal, menyembah berhala, ini semuanya mensucikan. Sebab tu Allah sebut kepada Nabi SAW ketika turunnya surah Al-Jumu'ah, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul yang diutuskan itu kepada kaum yang tak reti baca ni, Rasulullah tugasnya membacakan ayat Quran dan juga mensucikan mereka dari dosa-dosa dan syirik, dan juga dosa-dosa yang berkaitan dengan hak ketuhanan dan juga hak-hak manusia. Dan kita semua sedengarlah masa turunnya Quran itu Rasulullah berada di Gua Hira pada masa itu di Makkah dalam bulan Ramadan. Dalam kitab Majma'uz Zawaid disebut unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Suhuf atau lembaran. Kitab ni satu buku, tapi kalau kita panggil lembaran ni helaian-helaian lah. Helaian-helaian. Baik. Jadi diturun suhuf Ibrahim ataupun lembaran ataupun helaian hukum hakam di zaman Nabi Ibrahim dulunya ialah pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madaina min Ramadan. Adapun Taurat diturunkan pula pada 6 Ramadan. Jadi kita dah dituntutlah untuk sambut nuzul suhuf 1 Ramadan, nuzul Taurat 6 Ramadan, tak payah. Tak dituntut pun. Hatta pun nuzul Quran pun tak dituntut sebenarnya. Dan juga kita ambil nuzul Quran tadi sebab hari kebesaran Islam. Wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia tentang hari-hari kebesaran yang Allah jadikan dalam sejarah tu Quran lah, ya. Baik. Wa unzila al-injilu li 13 lailatan khalat min Ramadan. Injil turun pada malam 13. Wa unzila al-Quran li 24 lailatan khalat min Ramadan. Quran 24 Ramadan, malam 24. Baik. Jadi yang dimaksudkan turun Quran tu pada bulan Ramadan, maksudnya yang terkandung dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Okey. Malam Al-Qadar itu maknanya yang kita panggil Lailatul Qadr. Itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas ialah dia kata minal lauhil mahfuz ila baitil izzah. Diturun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya, di langit dunia. Malam tu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah ni sekaligus dia turun. Wastaqarra fihi, dan dia tinggal dekat Baitul Izzah itu. Summa nazala 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqan. Baru turun kat Nabi, pada Nabi secara beransur-ansur. Jadi kemungkinan masuk je dalam kitab Majma'uz Zawaid tu turun Quran sekaligus memang 17 Ramadan, tapi ayat tu turun pada malam 24 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tu barangkali gitulah maksudnya. Sebab ada yang mengatakan, banyakkan ulama mengatakan turunnya 24 itu maknanya mungkin turun pada Nabi ketika di Gua Hira.
17 tu dia punya malam turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dia belum turun lagi ke bumi. Baru malaikat bawa satu. Bila sahabat bertanya hukum, yas'alunaka 'anil mahid, dalam Quran. Mereka tanya engkau tentang haid. Qul huwa adha, bagi tahu kat mereka dia darah kotor. Mana jijik. Fa'tazilun nisaa fil mahid, tinggalkan, jangan sama, campurlah maknanya dengan isteri kamu ketika haid. Itulah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka tanya tentang arak dan judi. Katakan ya Muhammad, dalam arak judi itu ialah qul fihima ithmun kabir, dosanya besar, wa manafi'u lin-nas, ada manfaat juga kepada manusia. Manfaatnya banyaklah tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan itulah seterusnya. Hukum itu turun secara beransur-ansur lebih kurang dalam sekitar tempoh 23 tahun. Malam yang Allah pilih itu ialah malam yang mulia, malam kebesaran. Bulan yang turun Quran dipanggil bulan mulia, bulan kebesaran, bulan barakah. Jadi bayangkan orang yang hafal Quran, rajin baca Quran, rumahnya ada hafiz Quran, paling kurang rumah tu rajin baca Quran, bukan rajin beli Quran. Orang kadang-kadang tak macam cakap lah kan, dia rajin beli Quran. Ini Quran ni beli kat Madinah, ini kat Mekah, ini kat Turki. Itu frame Quran tu mahal tu, I beli tu dalam 20,000 tu. Dia kira tu je. Cuba kau baca sekali, tak reti baca kan. Tak boleh dia baca. Bukan nak menghina, bukan nak ngejek. Maksudnya kita cerita kepada masyarakat, matlamat Quran diturun, dibaca, diamalkan, dipelajari. Itu cerita dia. Bukan dibuat tangkal, dibuat azimat, bukan. Atau dibuat hiasan semata-mata, kan? Buat hiasan tak ada masalah, tapi semata-mata hiasan. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni banyakkan orang baca Quran berabuk. Baca Quran berabuk. Biasa kalau kata baca Quran berabuk ni lancar kan? Bukan. Quran tu memang ada berabuk, lama sangat tinggal, simpan, Ramadan baru baca. Tu sekali dia baca merangkak. Orang suruh baca duduk, dia baca merangkak, kan? Okey, jadi mulialah bulan tu sebab kerana turun Quran. Sama juga kalau negara itu melaksanakan hukum Quran, negara itu mulia, ada barakah, kerajaannya ada barakah, kerajaannya mulia, pemimpinnya mulia, ahli politiknya pun mulia. Sebab tu kita bercakap pasal Quran, cakap je. Walaupun kita kata, walaupun orang kata kita ni penonggang agama sedikit, Quran, hadis, tapi kau nak mati dengan apa sekarang ni? Nak mati dengan siapa? Dengan Quran. Sayyidina Osman meninggal, dibunuh ketika baca Quran. Sebab Quran itu memang dijadikan sebagai panduan, dibaca, dihayati, diamalkan. Kalau tak ikut panduan Quran, jadi binatang. Cuba baca Quran depan lembu tu, kan? Sama tak dengan baca depan manusia? Kalau kita pun macam tu juga, tapi tak ada apa-apa, sama juga lah, kan? Baik, yang alasan lainnya kenapa Allah pilih Ramadan sebagai bulan puasa, Ramadanus sayyidus syuhur. Tapi sebab zaman sekarang ni orang kan hebat-hebat belaka, belajar pun tinggi-tinggi belaka, paling tinggi pun YouTube kan. Jadi hadis yang kita baca ni ialah hadis riwayat Dailami, hadis dhaif. Lagi orang kata ustaz ni dia dhaif tak boleh buat hujah. Memang tak buat hujah, tapi dah tak ada hadis sahih, bolehlah ambil bagi hujah, tapi bukanlah hujah utama, kan? Ramadan sayyidus syuhur. Ramadan ni adalah penghulu segala bulan. Dari segi hadis tu memanglah kita kata riwayat dia kan, riwayat dia. Mana riwayat apa dia? Orang yang bawa tu tak cukup sempurna syarat-syarat sahih atau hasan. Tapi dari segi maksud dia, kalau rasa tuan-tuan perempuan nak letaklah kan, pilih bulan 12 bulan ni, mana bulan yang kita rasa penghulu segala bulan, kita senaraikan dulu. Senaraikan apa yang lebih Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Cuba cari Lailatul Qadar dalam bulan lain ada. Jangan. Tapi kita tu lah nisfu Syaban lebih-lebih sambut banding dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak sambut pun, yang ada Lailatul Qamda. Dia tak salah beli belah, tapi kita patut hidupkan malam tu. Orang kat Yaman, saya pergi Yaman tu, malam-malam dia hidup kan, tak tidur dia 10 hari malam tu. Dia punya, kita panggil solat dia tu 2 kali. Pertama tarawih, balik rumah sekejap 2-3 jam, masuk balik
yang qiyamul lail. Berjemaah. Saya sampai ingatkan, baru tarawih. Orang yang bawa saya tu gelak je. Tarawih benda ni qiyamul lail. Ya apa? Kita baru sampai. Yang kan tarawih. Dunia meriah tu payah orang niaga semua. Hidup malam tu. Nampak tak? Gitulah kita patutnya kan. Okey, jadi Ramadan ni apa lagi dalamnya ada apa? Solat tarawih. Tak ada pun solat tarawih pada bulan lain. Lepas tu dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Cuba cari bulan lain. Cukup 5 dah cukup dah kan? Sayyidus syuhur maknanya penghulu segala bulan, berarti dia VIP. Allah pilihlah bulan VIP ni. VIP ni dudukan tinggi lah. Tengoklah macam VIP kan. Vaksin tak sama dengan cerita ni. Bukan kaleng-kaleng ni vaksin pakai. Kereta, dia punya hotel, tempat makan dia, tandas dia, lift dia pun. Saya pernah kena tu, nak naik lift, orang tahan punya, menteri nak naik. Oh sorry. Tak gitu. Okey, baik. Sekarang kita masuk ke keliruan. Banyak orang keliru pasal buat puasa ni. Banyak. Hukum hakam lah. Tapi dia ada kaitan lah. Antara kekeliruan itu, kekeliruan dalam perkara haram, kekeliruan dalam perkara harus, kekeliruan dalam perkara meninggalkan yang sunat. Banyak ni, panjang ni. Kalau tak dan habis hari ni, sambung lagi 10 tahun yang akan datang, insyaAllah. Baik. Pertama kan, puasa hari Syak ni boleh ke? Bila pula hari Syak tu? Ya, hari Syak ni 30 Syakban. Tapi kenapa ada orang kata 29 pun jangan puasa? Ya, 29 pun jangan. Sebab kalau katakan bulan tu 30 saja, tak sampai 29, nanti takut kita tak kuat nak puasa. Ataupun dianggap puasa tu sambung daripada Syakban, sambung terus ke Ramadan. Okey. La taqaddamu Ramadan bi yaumin wala bi yaumaini illa an yuwafiqa sauman kana yasumu ahadikum kana yasumu ahadukum. Baik. Jadi bila kita kata puasa Syak tu 30 Syaban tu, artinya dalam hadis ini melarang kita daripada mendahulukan Ramadan tu dengan puasa sama ada sehari ataupun 2 hari, kecuali orang dah biasa puasa. Saya ringkaskan dia punya terjemahan tu bagi mudah faham kan. Kalau kita terjemah ikut satu perkataan-perkataan, dah lama jemaah pun apa ustaz cakap sebenarnya kan. Dia buka rakaman 10 kali dengar tak faham-faham tak. Pasal apa silap terjemah? Bukan silap terjemah, dia kita terjemah ikut word by word kata orang kan. Tak boleh kan. Kecuali orang dah biasa puasa, maka dia boleh puasa. Okey, baik. Ada kategori orang-orang yang boleh puasa waktu tu. Walau bagaimanapun saya suka beri penerangan kenapa tak boleh puasa. Tu yang penting tu, kenapa. Kata orang Jawa, why? Okay, what's the reason? Tu kata orang Jawa lah. Bila nama pun Syak ni dia ragu-ragu, tak pasti. Kalau hari ni orang panggil tak pasti, jangan kongsi. Tidak kena langsi kan. Tu saya tambah lah tu. Kita ni nak solat, sebagai contoh solat kan. Solat ni bila wajib, betul wajib. Solat 5 waktu ni wajib, 5 waktu ni wajib. Tapi kalau tak tahu waktu masuk tak masuk, kita semayang je. Kalau tahu tak masuk waktu reda, lantam ni penting kau tunaikan kewajipan. Semayang kita tak sah sebab tak pasti waktu dia masuk atau tak masuk. Satu juga nak puasa. Hari Syak tak pasti, hari 30 Syaban ke 1 Ramadan. Maka akhirnya kita Syak waktu tu, tak boleh. Sebab Nabi kata sumu li ru'yatih, puasalah kamu sebab nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu bila nampak anak bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau tak nampak anak bulan tak apa. Sebab dilindung oleh awan yang tebal seumpamanya, tambahkan saja, genapkan saja Syakban selama 30 hari. Kata tuan guru saya, dia kata bulan Islam ni special. Dia kalau katakan Syakban ni 29, contohlah, maka Ramadan jadi 30 hari. Kalau kata Syakban 30 hari, maka Ramadan akan jadi 29 hari. Dia tak ada 28 ni, dia 29 30. 29 30 tu je. Nampak kan? Tu. Baik. Jadi reasonnya situ ialah apa dia? Reasonnya ialah disebut dalam hadis itu, kita disuruh puasa kalau nampak anak bulan. Disuruh hari raya nampak anak bulan. Kalau pas pakai kira tu, falak tu ada fatwa dia.
Kan? Itu tak apa. Saya tak kata itu salah. Yang kata pula ustaz pun kata dia puasa ni tengok nak bulan je. Kita sekarang banyak silap. Saya tak kata silap pun. Tapi orang akan tambah. Tambah tu yang sedap pun. Kan? Saya tak cakap kan. Itu cerita falak, cerita lain. Itu ada fatwa-fatwa. Kita kena tahu fatwa, kena ambil kira juga fatwa ni. Baik. Dan dalam hadis juga tadi saya baca, jangan dahulukan Ramadan dengan sehari puasa ataupun 2 hari puasa. Jelas. Itu dalil. Dan tadi alasan tadi, kita jangan buat ibadat waktu yang hari kita tak pasti. Tak pasti. Okey, kata kalau orang ni, dia ingatkan besok 30 Syaban. Dia pun pergilah solat subuh. Memang tak sarapan apa lagi. Tiba-tiba orang kata dah mula satu Ramadan dah hari ni. Oh yelah, saya puasa terus lah. Tak sah puasa dia. Kenapalah ustaz buat benda baik? Apa salahnya? Kau ingat senang buat benda baik. Pun kena syarat juga. Puasa ni niat dia kena waktu malam. 3 syarat. Pertama waktu malam, kedua kena niatkan puasa ni fardu apa? Ramadan lah. Kalau sebut Ramadan pun sah. Kalau sebut fardu dia tak cukup. Dia kena ada Ramadan sekali. Sebab ada fardu, ada yang fardu wajib. Namanya kan? Ada wajib sebab kafarah, ada sebab kerana kafarah ataupun nazar atau qada kan? Tu dia. Jadi dia kena niat waktu malam. Malam. Jadi malam tu bila mula? Malam tu mula pada maghrib sampailah masuk waktu subuh. Ada orang tu dia bangun sahur. Makan, lepas tu dia pun terus habis waktu imsak, dia semayang subuh, lepas tu dia kata dia tak niat puasa. Macam mana tu kalau macam tu? Banyak orang keliru tu. Sampai telefon saya waktu pagi tu lepas subuh. Ustaz ni penting sangat Ustaz. Nak tanya Ustaz, saya dah sahur tapi saya tak niat puasa. Saya kata kau sahur pasal apa? Nak puasa lah. Tu niat dah tu. Maksudnya kena baca nawaitu saumaghadin kan. Takut kan. Itulah. Sampai ada orang kata kat saya itu doa wajib baca tu. Buat puasa saya tu bukan doa lah, itu lafaz niat. Oh ya ke ustaz? Apa lafaz niat tu ustaz? Niat tu hati, tu lafaz dia penggaul kepala, dia tak faham. Niat, lafaz niat, doa. Betul, dia orang ni tunggu waktu Twitter tu. Sampai habis je kan, ada disebut ni kan, nawaitu saum, dia berikut sekali. Kita kau tak baca kau jangan tak sah puasa. La ilaha illallah, macam-macam jenis orang. Ya. Baik. Orang yang boleh puasa pada hari Syak ni, pertamanya orang dah biasa puasa tiap-tiap hari. Macam para wali Allah, dia biasa puasa tiap-tiap hari. Kecuali hari haram je 1 Syawal. Kecuali hari haram saja 10 Zulhijjah. Kecuali hari haram saja 3 hari Tasyriq, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang hari Syak pun dia puasa juga. Wali-wali Allah ni selalu puasa. Macam kita ni wali nikah je, selalu tak puasa. Kecuali yang fardu je kan, termasuklah aku sekali kan. Baik, yang keduanya puasa Nabi Daud, selang-selang puasa dia. Selang-selang kan, puasa selang. Katakan jatuhnya hari Syak tu 30 hari bulan, hari selang 28 dia puasa, 29 tidak. 30 tu dia puasa juga. Sebab kata dia biasa puasa Nabi Daud. Selang. Yang ketiga dia memang biasa puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis secara istiqamah. Sama ada jatuh pada hari Isnin hari Syak, sama ada jatuh hari Syak atau hari Khamis, dia puasa. Boleh. Yang keempatnya puasa yang bersambung dari nisfu Syaban. Macam mana nisfu Syaban tu? Lepas tu kita nak puasa separuh yang kedua Syaban, bermula pada 16 Syaban sampai habis. Tak boleh. Dia kena mula pada 15. Katakan dia nak puasa hari bulan Syaban, tapi tak sempat 1, 2, 3 sampailah hari 14. Dia pun puasa hari 15 je. Jadi kalau siapa dah puasa hari 15, okey selepas 15 boleh puasa lah. Tak kisahlah 16 pun boleh, nak pilih 17 boleh. Tu dia kata tidak boleh kalau dah sampai tengah-tengah Syaban kita nak puasa, nak mula puasa tak boleh. Idzan tasafa Syaban fala tasum. Kalau Syaban dah sampai separuh bulan, jangan kita nak mulakan puasa. Kecuali orang yang disebut tadi lah. Itu Isnin Khamis tak apa. Dia dah biasa Isnin Khamis. Satu orang puasa hari putih setiap bulan. Sampai bulan Syaban pun dia puasa hari putih. Dia pilih hari putih apa dia? 13, 14, 15 kan? Tu boleh tu. Itu hari saya tanya orang tu, dia puasa apa ni? Puasa Syaban 13, 14, 15. Ustaz kata puasa Syaban. Yang tu puasa hari putih. Dia main buat je, nak buat macam mana?
Dia tak faham kan. Itu dia. Lepas tu buat cerita mengarut. Malam Syaban tukar buku baru. Mana ada, tak ada. Buku baru tukar Isnin dengan Khamis kan. Tu dia. Buku-buku baru ni banyak kan. Orang dia terkeliru. Itu keliru tu. Tapi bukan berkaitan puasa, tapi berkaitan dengan bulan Syaban. Itu keliru dia. Kena baca Yasin 3 kali. Kalau tidak kau punya takdir tak berubah. La ilaha illallah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Quran kata dah, yang padamkan, yang tetapkan adalah Allah, sebab dia memiliki Lauh Mahfuz. Habis hadis sebut la yaruddul qadra illa du'a. Qadra itu tidak berubah melainkan dengan doa. Bagi itu orang kata kaitkan dengan nisfu Syaban, tidak. Dia kena ada khusus pada nisfu Syaban tu boleh. Tapi yang pastinya Nabi kata bulan Syaban bulan diangkat seluruh amalan ke langit. Maka aku sukalah puasa waktu itu saja. Bukan buka buku baru diangkat amalan ke langit. Ya, boleh kan? Yang kelima, orang yang qada. Macam kakak-kakak, makcik-makcik, adik-adik, puasa qada tak habis-habis lagi. Dulu asyik bedal makan lupa. Dah Syaban, nak Ramadan dah. Dia pun lah kan? Qada lah dia. Nampak tak? Itu boleh. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak qada puasa ataupun nazar puasa pada 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 Zulhijjah? Jawapannya, qada pun tak boleh, nazar pun tidak valid. Tak sah, tak boleh. Baik, habis. Boleh faham tu insya-Allah Persoalan yang kedua, kekeliruan yang cukup menyeluruh dalam masyarakat kita. Bangun-bangun pagi tak mandi lagi wajib. Nampak? Tak mandi wajib lagi. Risau dia. Malam tadi bercampur. Lepas tu dia tidur. Bangun-bangun tidur je. As-salatu khairum minan naum. Terkejut dia suami isteri. Sudah kita. Kita tak mandi lagi ni. Kan? Sah ke puasa? Sudahnya dia tengoklah cek-cek dalam apa dia? Fatwa Syekh Al-Ghulghuli. Google. Arab sikit jadi Syekh Al-Ghulghuli kan. Tak jumpa-jumpa juga kan. Jawapannya sah puasa tapi tak sah sembahyang subuh kecuali sudah mandi. Dia perempuan yang haid nifas dia tak puasa, tak sah puasa. Tapi kalau orang tak mandi junub tak ada masalah. Kana sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban wa huwa shaimun thumma yaghtasil. Dalam hadis sebut Nabi pernah bangun pagi dalam keadaan junub. Dia pula masa tu tengah puasa. Kemudian Nabi pun mandi. Boleh. Tak ada masalah. Tapi saya tahu dah mesti dalam hati tanya, Nabi tak qiyamul lail ke? Logik ke? Ya mungkin qiyamul lail dulu. Kan? Nabi sahur kan macam kita sahur tu dia tuan-tuan. Nabi tamar je dengan air. Kan? Kalau dah campur lepas tu apa orang kata tidur sekejap dah subuh tu bangun, tak ada heran lah. Itu Nabi kan. Kita nak fikirkan Nabi kita tu. Kan? Nabi ni sunat muakkad dia tu sering buat. Kita sunat muakkad sering tinggal. Tu bezanya. Jadi itu yang kedua. Orang keliru selalu kan. Boleh ke Ustaz kita tak mandi junub lagi tapi dah puasa? Boleh. Boleh. Mandi junub je. Lepas tu. Yang ketiga. Dia ni nak bercampur dengan rumah dia. Tapi takut kena kafarah. Sebab tak boleh ketika syarat dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian bercampur. Kenalah kafarah. Satu, kafarah dia bebaskan seorang hamba. Tak ada hamba, kena puasa selama 60 hari. Sebagai kafarah dia, berturut-turut, mutatabi'. Dia tak boleh ansur-ansur. Dia kena direct. Tapi bukan wajib kepada orang perempuan, orang lelaki saja. Dia tanya pula kenapa? Yalah dah perempuan tu mangsa. Sian kat dia. Yang lelaki ni pemangsa. Ui ganeh bunyi Ustaz. Dah kalau fikir balik, diorang kan ada uzur syar'i ni setiap bulan datang bulan nak puasa 60 hari tu macam mana? Okey. Itu dia. Ataupun kau tak mampu juga, bagilah makan 60 orang fakir miskin satu hari satu cupak lebih kurang dalam 600 gram. Itu dia. Jadi nak elakkan daripada kafarah tadi tu,
Makanya dia pun makan dan minum lah. Apa makan minum, puasa aku dah batal kan. Jadi dia carilah alasan boleh bercampur. Tak kena kafarah, hanya wajib qada sehari saja. Perbuatan ini berdosa besar, bahkan haram. Pertama, hadis Nabi menyebut apa dia? Man aftara yawman min ramadhana fi ghairi rukhsatin rakhasallah lahu lam yaghdi anhu siyamud dahr. Orang insamahu, orang yang sengaja buka tanpa ada sebarang rukhsah. Rukhsah ni apa dia? Musafir, sakit, tu boleh lah. Atau lemah macam orang tua, tak mampu, orang haid nifas, tu boleh. Tapi sekarang ni dia sekarang dalam keadaan nak musafir kan? Boleh, tak masalah. Tapi musafir syarat juga. Kita nak musafir besok dalam bulan puasa kan, kena keluar rumah waktu sebelum solat subuh. Tak kan? Baru boleh. Ada setengah pendapat kata tak ada masalah. Itu pendapat mazhab lain lah. Itu saya nak cerita, nanti orang keliru ni. Jadi kata Nabi, kalaulah dia ganti selama setahun pun kerana buka puasa secara sengaja tanpa rukhsah, tetap tidak akan sama. Maksud dia apa? Dia tetap wajib qada berapa hari yang ditinggalkan dengan sengaja tadi, tetapi dosanya tetap dosa. Itu maksud dia. Sebab pertama dosa tadi itu, pertama tadi hadis lah. Kedua dia sebab tak menghormati bulan Ramadan. Kemudian berbuka dengan sengaja atau membatalkan puasa dengan sengaja. Itu nak penipu Tuhan pula. Allah tahu dah niat dia kan. Allah tahu dalam hati dia apa sebenarnya maksud dia tu. Jadi menurut mazhab Syafi'i macam mana orang macam ni? Wajib qada satu hari lah, sebab dia batal puasa dengan makan dan minum. Tapi kalau mazhab lain, jangan. Hanafi dengan Maliki tetap wajib bayar kafarah. Tapi time ni saya ikut Syafi'i. Senang kau. Tadi kau ikut Hanafi, Maliki semua, Hambali bagai. Tak apa ikut mana-mana mazhab kan. Tu semua Islam dah ke? Iyalah. Tapi kan ni kau ikut Syafi'i pula. Pandai kau ya. Itu kena belajar. Belajar abang mazhab ni di Syafi'i dulu. Sebab kita Syafi'i saja. Orang tanya, Ustaz, kena ke kita macam tu Ustaz? Tapi kita bukan imam mujtahid. Imam mujtahid kau bagi Quran hadis dia baca ni, dia hurai ni, kupas ni dengan ilmu dia. Kita hurai kupas dengan kegorengan kita, bukan keilmuan kita. Goreng dia kan. Kau baca-baca kau hurai sendiri je. Orang tanya nak sangkut. Bukan mujtahid. Saya dekat Mesir tu tegak dengan orang Arab. Dia kata apa ikut Syafi'i, mana Syafi'i? Bid'ah, mana kita tak ada mazhab, bid'ah kan dia. Tanya, abang kau ulama mujtahid, taraf mujtahid. Diam tu dia. Dia tak mengaji kat Al-Azhar. Bukan kita nak berkecilkan, tapi sebab dia cakap degak-degak sangat. Semua bid'ah belaka. Dia kata, engkau mazhab imam mujtahid ke? Adakah setaraf dengan imam mujtahid? Misal Syafi'i, wala Hanbali, wala Maliki, wala Hanafi. Dia diam terus. Tak cakap. Kau saya kata, betul lah kau bukan imam mujtahid. Saya kata tak tambah, kalau kau imam mujtahid, aku ikut kau sekarang. Lagi hebat kan. Kalau nama kau apa? Nama Ahmad, jadi mazhab Ahmadi. Kalau nama kau Muhammad, mazhab Muhammadi. Itu tak boleh. Itu kata Syekh Ali Jumaah. Kalau dia bagi Quran dengan hadis dibaca, boleh tak dihurai sendiri? Tak boleh. Itu mana bukan kelayakan sebagai imam mujtahid. Baik. Kemudian yang keempat, ada orang sampai ambil wuduk tinggalkan sunnah Nabi sebab takut batal puasa. Apa dia? Berkumur dan istinsyak, masukkan air dari hidung yang sedut tu kan. Jangan kau batal puasa. Kenapa kau masukkan air? Kau kumur-kumur tak boleh, batal puasa. Kau tak boleh masukkan air hidung, batal puasa. Pandai-pandai dia je. Orang suruh belajar jadi pandai, dia mana-mana-mandai. Sebenarnya ambil wuduk sunnahnya antaranya madmadah, kumur. Yang kedua istinsyak, masukkan dalam hidung. Tu sunnah, sama ada dilakukan ketika berpuasa atau ketika tidak berpuasa. Yang dilarang, yang dimakruhkan ialah kalau dikumur-kumur air itu lebih 3 kali. Nak pula tengah panas, air itu pula sejuk. Duduk dalam bilik aircon surau ni kan. Sedap juga, sejuk tokak ni kan. Dia masuk sikit-sikit tak apa. Dia maafkan, aku belajar dulu tadi hantar. Tengok-tengok 10 kali gumurnya. Sama macam orang minum sikit-sikit je. Faham tak? Itu dia. Gosok gigi. Sugi.
Dia hanya yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i sebelum tergelincir matahari. Dalam bahasa mudahnya sebelum zuhur. Lepas zuhur hukumnya makruh. Tetapi ada setengah mazhab kata sunat. Okey, tengok alasan. Kenapa makruh? La khalufu famis saimi atyabu indallahi min raih misk. Orangnya puasa ni mulut dia berbau, dan bau tu lebih baik di sisi Allah daripada bauan kasturi. Jadi jangan dibuang bau yang busuk itu, kerana dia busuk sisi manusia, tapi wangi sisi Allah. Itu sebab dia makruh. Tapi ustaz, saya ni kerja saya ustaz deal dengan orang, ada yang muslim, non muslim, mulut berbau. Kalau orang Islam biasalah, dia pun puasa, saya puasa, sama-sama cover-cover bau. Tapi yang non-Muslim ni kata, ini macam Islam. Islam macam ni ke keadaan ni? Jadi pengotor kan? Jadi fitnah pada agama yang dia tak faham. Maka ada setengah ulama' kata tetap sunat. Hanafi, mazhab Maliki, separuh daripada mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali kata tetap sunnah. Sama ada bersugi atau berus gigi. Sebab menjaga kebersihan. Pendek kata, tak boleh kita kata tu pendapat muktamad, makruh. Jangan dibuat. Tapi tengok keadaan. Kalau kita tak deal dengan orang macam tu, tak masalah. Tapi zaman sekarang ni tak apa rasanya kan, kalau tak gosok lepas tergelincir matahari. Kenapa? Sebab pakai mask, dia tak bau, sendiri saja bau. Okey, kecuali kalau mask tu bocor. Kan? Itu je kan. Baik. Yang kelima, pakai minyak wangi. Batal ke puasa, makruh ke, haram ke? Tidak. Pakai minyak wangi ni harus. Mana boleh lah. Bahkan kalau niatnya ikut sunnah, jadi sunnah. Nak pula duduk sama tempat orang ramai, solat Jumaat umpamanya, sunnah pakai. Dia orang kata makruh pasal apa? Dia ingatkan dia macam gosok gigi dengan sugi selepas waktu tergelincir. Padahal tidak ada. Makruh pun tidak. Bahkan kalau niat ikut Nabi, sunnah. Itu saja. Yang tak boleh batal puasa kalau kita telan minyak wangi itu. Kalau telan minyak wangi, itu je. Ya. Soalan yang selalu berlega di kalangan masyarakat sehingga dia keliru. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Batal tak puasa? Yang keenam, korek hidung dengan telinga. Sampai berbahas-bahas orang. Mana boleh korek hidung tengah puasa, mana boleh korek telinga puasa, batal dia. Masukkan suatu rongga. Pakcik saya lagi handal, dia belajar kat surau tu kan. Tanya ustaz tu, dia cerita saya sendiri. Dia kata, ustaz, kalau saya ambil kunci ni masuk mulut ni, batal tak puasa? Ustaz tu macam, kalau ikutkan edah masukkan rongga kan. Tapi tak batal tu, pasal situ saja kan. Kita ni kita nak hilangkan keliruan lah. Sesama kita melihat apa itu rongga terlebih dahulu. Rongga adalah telinga, satu. Kedua, bukan hidung, lubang hidung. Kalau sebut hidung tak boleh kan, lubang hidung tu. Kan? Ketiga, mulut. Keempat, kubul. Kubul ni apa? Kubul ni lubang buang air kecil. Dubur, keluar ni lubang buang air besar. 5 saja yang dipanggil sebagai rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga 5 ni batal puasa. Baik. Kenapa korek hidung dan juga korek telinga jadi isu batal puasa? Okey, orang pun kaji. Kerana lubang hidung dan telinga ni dia bersambung dengan tekak. Okey. Dan biasanya lepas bertekak ni, kalau sesuatu masuk lepas bertekak ni kan, ni tekak kan, mungkin ngalkum lah. Dia kira batal puasa lah. Jadi batal puasa siapa yang korek hidung atau siapa yang korek telinga kalau jarinya sampai ke tekak. Mana ada ustaz betul kan, saya tak batal. Suatu kata tak batal. Suap test pun tak batal. Dia ada fatwa wilayah kita tak batal. Dia sama juga, dia tak sampai ke tekak kan. Dia kata orang Perak dia ronjangnya kan. Ronjang bukan masalah ronjang, sampai tak ke tekak tu. Inilah kan. Saya tahu kata enjek tu batal. Dia ulama kata ni liang-liang seni, dia bukan rongga sebenarnya. Liang seni dan dia bukan berlubang. Dia halus sangat pun. Faham tak? Tapi kalau kita enjek pertama ponggong, tak cakaplah ponggong dengan perut. Itu boleh kemungkinan batal puasa sebab dia masuk dalam
lepas pada tekak ni dah perut ni kan. Tu dia. Tapi ada fatwa juga ni saya cerita fatwa lah. Dr. Yusuf Qaradawi kata, sahabat lu pergi perang kan. Bila dia berlawan dengan musuh pakai pedang, musuh cucuk perut dengan pedang kan. Kenapa tak buka puasa? Lagi dahsyat pasal perut tu kan. Itu dia cakap. Tu hujah dia kena ambil kira lah. Ni Dr. Yusuf Qaradawi. Bukan pakcik usuk tepi jalan. Dr. Yusuf Qaradawi hebat kan. Itu kena ambil kira juga. Tapi ada fatwa lah. Fatwa kita pula dia kata tu lah. Sekiranya injection yang batalkan puasa, sekiranya pertama injection yang berikan tenaga dan kekuatan. Bukan ubat. Tu batal. Keduanya, lihat injection tu kat mana. Di punggung dengan di perut boleh batal. Di peha, lengan tak ada masalah. Tu kata dia lah fatwa tu. Kita hormat fatwa tu, bagus. Fatwa wilayah ni dia irsyad kan, banyak orang cakap petunjuk lah, pembimbingan. Baik, dialisis. Dialisis tak batal puasa. Sebab dialisis ni dia ganti buah pinggang baru saja. Dia proseskan sahaja makanan apa sisa-sisa tadi dalam kita punya buah pinggang. Ada fatwa di Malaysia ni, saya tak Jais kata batal puasa kan, tak boleh puasa lah. Dia kata boleh sebab dia kata cocok-cocok tu. Betul lah, kalau kita tengok banyak-banyak pendapat, dia kata sebab dia kata sinilah yang seni semua sini kan. Dia cakap bukan rongga, maka tu tak batal puasa. Yang ketujuh, inhaler. Orang kena asma. Kalau ikut KKM batal. Sebab KKM kata, Kementerian Kesihatan kata dia masuk ke perut terus. Tapi peganglah pandangan ulama. Ulama kata tak batal sebab cecair inhaler tu masuk sedikit saja ke tekak dan dia dimaafkan sahaja. Boleh. Jangan bimbang, ya. Itu boleh. Sama juga macam orang pergi jumpa doktor gigi lah, cuci gigi ke cabut gigi pun tak ada masalah, ya. Kecuali kalau dia saja telan gigi tu. Gigi yang dicabut. Yang ke-8, telan air liur. Semua risau, oh aku telan liur batal ke? Air liur ni kalau dah keluar sampai ke bibir, dihisap balik, telan balik batal. Itu bukan saja puasa, semayang batal kalau tengah semayang. Tetapi yang dalam kita punya mulut ni, air liur yang boleh kalau ditelan batal puasa masa bila? Pertamanya apabila air liur bercampur sesuatu dan berubah warnanya. Air liur biasa warna putih kan, dia dah warna kari contohnya kan. Kau rasa kari, telan, sedap juga ni. Nak pula tadi bersahur makan kari kambing kan, tu batal puasa. Semayang pun batal kalau tengah semayang gitu. Dalam kitab fiqh manhaji kata, fiqh manhaji ni mazhab Syafi'i lah. Kan pada celah gigi kita ni kadang-kadang ada serpihan gula dan juga garam. Dia boleh cair. Bila dia cair nanti dia akan rasa masin atau rasa manis. Ketika salat kalau disengaja telan batal. Kalau dibiar dalam mulut dia akan cair, dia akan masuk tekak. Batal. Begitu juga solat. Maka macam mana cara nak selamat? Nak selamat ialah keluarkan cepat. Mana ludah lah. Ludah, ya. Baik. Kalau kita kumpulkan air liur dalam mulut saja, itu telan. Hukumnya makruh. Tak batal puasa. Yang ke-9, orang ni ada anak kecil. Nak suap dia makan, mak dia puasa. Kan? Biasa bapak jaranglah suap makan kan, mak lah biasanya. Keras pula makanan tu. Dia kunyah bagi anak dia makan. Hukumnya harus. Tapi lebih afdal cari orang yang tak puasa buatkan. Kalau tak ada juga, dia boleh. Macam sama hukum merasa makanan ketika masak. Kita masak-masak nak rasa masin ke tidak kan, manis ke tidak, boleh. Hukumnya harus. Lebih afdal bagi orang yang tak puasa rasa. Dan kalau dia tukang masak, catering, takut fitnah orang kan, dia nak buat majlis nuzul Quran, masjid tempah dia, tolong masak kari kambing. Kan? Ada ceramah nuzul Quran, jemputan dia Ustaz Azhar Muhammad contoh. Kan? Jadi fitnah kalau dia masak tak rasa kari sangat, tak rasa masin kan, jadi dia kena rasa juga. Takut elak orang membawang ni. Membawang mengumpat ni tak payah kata sebut nama. Siapa masak ni? Tu mengumpat tu sebenarnya. Tu. Orang perempuan kena ingat kau perempuan dia lah. Orang lelaki sekali. Dia biasanya lah gitulah kan. Siapa tu? Tu perempuan. Nak ngelak-ngelak tu lah kan. Jadi kita harus buat begitu. Boleh, tak ada masalah. Yang ke-10, boleh ke mandi dalam bulan Ramadan masa puasa ni? Biasa orang tutup kata jangan mandi lepas asar, makruh kata dia. Sesia je kamu puasa, apa gunalah kau puasa, kan? Boleh. Nabi tengah-tengah panas pun dia basuh kepala, dia basah kepala dia kan, pasal nak bagi sejuk.
Pasal panas. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. So mandi tak ada isu sebenarnya. Berenang dengan menyelam, tu ada hukum detail dia. Kalau kita tahu dah dengan sebabkan kita berenang dan menyelam, air tu boleh masuk dalam rongga-rongga tadi kan, hukumnya haram perbuatan tu. Taklah ditinggalkan. Kalau kita sengaja memang nak niat buat begitu, jadi batal puasa. Tapi kalau orang dah lemas nak tolong, harus hukum dia dan puasanya pula tidak batal. Kalau dia perenang atau penyelam yang profesional dengan alat-alatnya, memang tutuplah telinga semua kan. Kalau sini pun dia tutup dengan dia punya oksigen, itu tak ada masalah. Bolehlah. Kan? Baik. Yang ke-11, solat sunat tarawih. Tinggal 5 minit lagi insya-Allah. Dah 90 dah. Okey. Kita berhenti sekejap lagi. Tarawih ni kalau kita buat sebenarnya adalah merupakan satu solat yang digantikan bagi solat tahajud tiap-tiap malam selain bulan Ramadan. Jadi kelebihan solat tarawih ni dia boleh buat lepas isyak. Adapun yang mulai ni biasanya dia tidur dulu, bangun 1-3 malam terakhir kan. Jadi banyak orang rugi. Apa ruginya ialah ketika mana dia solat bersama imam tarawih tapi tak witir sama imam. Man sallama al-imam hatta yantahiya fala kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Siapa solat sama imam sampai habis, sampai selesai, sampai dia ikut witir tu, dapat pahala qiyamul lail. Banyak orang lari tu, sayang, autiru wa majidu, lari terus. Kan? Nak witir kat rumah lepas tahajud, rugi. Tahajud macam apa ni, tahajud malam karang tak payah buat witir dah. Tak apa, jangan bimbang, Nabi pernah buat begitu. Saya takut sangat. Ustaz, kalau imam 20 saya tak larat, saya 8 larat. Tapi saya tak ikut dia. Boleh tunggu dia kejap. Sampai ada witir, ikut balik. Dapat insya-Allah. Dan waktu kita nak bangun tu sampai dapat pahala qiyamul lail tu, imam sampai jadi imam, ingat. Lepas dia witir, pandanglah ke arah makmum. Baru makmum boleh bangun masa tu. Itu syarat dia. Syarat dia. Ni kita pula wirid pandang je kiblat, sian orang tunggu je bila nak bangun ni kan. Awak nak sama more ni. Tadi martabak tadi baru separuh makan tu. Ada lagi 3 keping kan. Sian orang tu ya. Wallahu taala alam. Insya-Allah selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Minta maaf lebih masa. Macam biasalah tu ada sejadah bagi tuan-tuan puan-puan nak bantu sekolah tahfiz kami. Musim PKP ni dia bukan senak, bukan sesak, tapi dah sekaratul maut. Jadi bantulah tahfiz kami di Terengganu tu Darul Azhar wal Hikmah yang memerlukan dana tuan-tuan puan-puan, infak. Jadi saya doakan siapa yang berinfak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, murahkan rezeki. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.